Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot menengah rendah di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Karinisa serta jurubahasa isyarat kita, Cikgu Lina untuk mata pelajaran Sains Tingkatan 1. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Baik, jom Sean, kita teruskan untuk slot yang seterusnya. Ya. Okey, baik. Tadi daripada awal rancangan lagi, kita ada sebut tentang gamet. Gamet tadi ada dua kan? Gamet jantan Dan betina. gamet betina. Ya. Okey, Sean dengan murid-murid di rumah nak tahu tak apa tu maksud gamet? Cikgu, apa tu Cikgu? Dari tadi saya sebenarnya takut nak tanya Cikgu. Okey, sekarang masa untuk cikgu terangkan. Okey, Cikgu. Okey, menurut Kamus Dewan Edisi keempat, maksud gamet adalah sel pembiakan. Kita dah sebut tapi kita secara spesifik lagi, gamet itu adalah sel pembiakan. Okey, baik. Okey, baik. Seterusnya, gamet jantan atau sel pembiakan lelaki dinamakan sebagai Sperma. sperma. Okey. Okey, manakala untuk gamet betina atau sel pembiakan perempuan dinamakan sebagai Ovum. ovum. Okey, baik. Seterusnya, okey, kita lihat dulu struktur yang terdapat pada sperma. Okey, sperma ni dia dibahagi kepada 3 bahagian. Baik. Okey, yang pertama bahagian kepala, kedua bahagian tengah dan yang ketiga bahagian ekor. Ya. Okey, di bahagian kepala sperma mempunyai nukleus. Nukleus ni dia membawa maklumat genetik daripada induk. Okey. Okey. Dan bahagian tengah dan seterusnya ekor yang digunakan untuk berenang. Okey. Okey, baik. Seterusnya kita lihat pula struktur ovum. Okey, ovum ni dia berbentuk bulat sahaja. Okey, ovum terdiri daripada lapisan jeli, mempunyai nukleus, mempunyai sitoplasma dan juga membran sel. Ya. Okey, nukleus bagi ovum juga sama, dia membawa maklumat genetik bagi induk betina. Yang di mana maklumat ni akan turun kepada individu baharu tadi, anak. Okey. Okey. Baik. Kita lihat apakah ciri-ciri sperma di sini. Baik, Cikgu. Okey, yang pertama, kita dah tahu bahawa sperma adalah gamet jantan. Ya. Dan ia juga merupakan sel pembiakan seks. Okey, baik. Yang kedua, sperma dihasilkan oleh testis. Ya. Okey, yang ketiga, sperma boleh bergerak. Sebab apa dia boleh bergerak? Sebab dia mempunyai Ekor. Okey, baik. Seterusnya, ini yang saya kata tadi bahawa nukleus sperma membawa maklumat genetik. Okey, manakala yang seterusnya, sperma ni merupakan sel yang paling kecil dalam badan lelaki. Jika dibandingkan dengan jenis-jenis sel yang lain, maka sperma paling kecil. Okey, dan dari segi kuantiti pula, sebanyak 60 juta akan dihasilkan setiap sentimeter padu. Bilangannya sangat banyak. Ya, Cikgu. Okey, jadi boleh faham ciri-ciri sperma? Boleh, Cikgu. Kita teruskan pula kepada ciri-ciri ovum. Okey. Okey. Baik, yang pertama, kita dah tahu bahawa ovum adalah gamet betina. Jadi ia merupakan sel pembiakan seks. Ya. Okey, baik. Seterusnya, ovum dihasilkan oleh ovari. Okey, baik. Seterusnya, ovum tidak boleh bergerak. Jadi dia berbeza dengan sperma. Ya. Okey, ovum tidak boleh bergerak. Seterusnya, nukleus ovum membawa maklumat genetik. Okey, baik. Seterusnya, ovum pula merupakan sel yang paling besar. Okey. Dia paling besar di dalam badan perempuan. Jika dibandingkan dengan sel otot, sel darah merah, sel darah putih, maka ovum ni adalah sel yang paling besar. Okey, baik. Seterusnya, hanya satu setiap bulan dihasilkan. Berbanding dengan sperma tadi ada 60 juta, tetapi ovum hanya satu sahaja setiap bulan. Okey, baik. Secara keseluruhannya, kita lihat perbandingan di antara sperma dan juga ovum. Okey, baik. Jadi, kita dah lihat bahawa yang di tengah ni tadi adalah persamaan, ya. Okey, persamaan, ya murid-murid. Persamaan antara sperma dengan ovum adalah membawa maklumat genetik. Dan juga dia merupakan sel pembiakan. Sel pembiakan bagi jenis pembiakan seks. Okey, baik. Jadi murid-murid semua dah faham ya tentang perbandingan. Okey, nampaknya secara keseluruhannya lah Sean. Tadi daripada mula kan kita dah belajar jenis pembiakan seks dan juga pembiakan aseks. Lepas tu kita belajar pula tentang sistem pembiakan kan yang mengandungi struktur dan juga fungsi. Selepas tu kita belajar pula umur mencapai akhir balik.
jadikan Sean. Lepas tu kita belajar pula perbandingan antara gamet jantan dan juga gamet betina. Ya, cikgu. Okey, jadi Sean, lepas kita belajar ni kan, boleh tak Sean rungkaikan apakah kepentingan pembiakan kepada benda hidup di dunia ini? Okey, untuk yang ni cikgu, ini merupakan kepentingan dia adalah untuk, kalau tak silap saya cikgu, untuk meningkatkan populasi. Betul ke cikgu? Menambah dan meningkatkan populasi, betul, daripada satu spesies. Okey, spesies tersebut untuk membiak dan bertambah. Okey, betul, menambah populasi. Selain itu, Sean, apa lagi? Selain daripada itu, juga untuk mengelakkan kepupusan cikgu. Betul, Sean. Bayangkan, cuba kita bayangkan ya, Sean dengan murid-murid di rumah, kita bayangkan pembiakan ni tak berlaku. Ya. Manusia tidak membiak, haiwan tidak membiak, tumbuhan tidak membiak. Apa berlaku agaknya? Oh, lepas tu sebab kita tak boleh hidup selama-lamanya. Kita tak boleh hidup selama-lamanya. Jadi kita perlu menghasilkan generasi baharu. Ya. Sekiranya pembiakan tidak berlaku, maka berlakulah kepupusan. Ya. Kan? Betul. Okey, baik. Seterusnya. Tapi jawapan saya betul ke cikgu? Tepat. Mari kita lihat. Okey, jom. Okey, kita lihat ya murid-murid di rumah. So jawapan Abang Sean tadi, pertama menambahkan bilangan organisma sesuatu spesies, dan yang kedua untuk mengelakkan kepupusan. Nah, itu yang penting tu pembiakan, dan dia merupakan ciri asas benda hidup. Jangan lupa tu, ciri asas. Okey, baik. Apa lagi? Dan untuk ni saya dapat bintang ke cikgu? Boleh Sean. Ada lagi bintang? Ada cikgu. Okey, silakan. Sean pilih bintang warna merah yang paling berani sekali. Okey. Baik, Sean. Seterusnya. Apa lagi? Tapi sebelum ini, sebenarnya saya nak tanya bagaimana persenyawaan di antara sperma dengan ovum tu berlaku, cikgu? Okey, sebenarnya cikgu ada satu video berkenaan dengan sperma dan juga ovum semasa proses persenyawaan berlaku. Di dalam video ni juga kita boleh lihat julat saiz sperma dan juga saiz ovum. Okey. Okey, jadi boleh tak kita lihat video tersebut? Okey, dan jom video kita ni tengok. sebenarnya adalah gambaran di bawah mikroskop. Ya. Okey, baik. Okey, Jom jom. kita lihat. Okay, so ini dia Sean. Ya. Okey, kita nampak yang kecil-kecil tu, yang banyak tu, itu adalah sperma. Ya. Okey, yang besar bulat tu adalah ovum. Wow. Tadi kan kita lihat, kita tengok ciri dia bahawa ovum tu sel yang paling besar. Ya. Jadi nampak ya, satu ovum yang besar. Saiznya memang besar itu kalau kita bandingkan dengan sel sperma kan. Sperma kecil kan tadi, so dia kelilingi oleh berjuta-juta sel sperma. Okey, ketika itulah proses persenyawaan akan berlaku. Okey, itu sebenarnya Sean. Ya, cikgu. Baiklah, dan boleh tak cikgu berikan rumusan kepada pembelajaran kita untuk hari ini, cikgu? Okey, baik. Untuk pengetahuan murid-murid di rumah, cikgu harap dalam tajuk ni murid-murid dah belajar berkenaan dengan jenis pembiakan, iaitu jenis pembiakan seks dan pembiakan aseks, dan juga contoh-contoh. Okey, contoh-contoh organisma yang menjalankan pembiakan ini. Okey, yang kedua pula kita dah belajar sistem pembiakan lelaki dan perempuan, di mana kita belajar tentang struktur dan juga kita belajar apakah fungsi struktur-struktur yang terdapat dalam sistem pembiakan lelaki dan perempuan tadi. Ya. Okey, baik. Yang seterusnya, apa yang kita belajar hari ini, kita belajar tentang perubahan-perubahan yang berlaku semasa akil balik bagi remaja lelaki dan bagi remaja perempuan. Jadi nanti kalau murid-murid mengalami perubahan akil balik, jadi murid-murid dah dapat kenal pasti sudah mencapai akil balik. Okey, baik. Dan yang terakhir, kita telah membuat perbandingan antara sel sperma dan juga sel ovum. Okey, cikgu. Dan bagaimana pula prestasi keseluruhan saya sepanjang pembelajaran kita, cikgu? Mengikut daripada pembelajaran pertama hingga yang terakhir tadi, Sean menunjukkan prestasi yang sangat cemerlang. Jadi, boleh tak kalau cikgu nak bagi bintang lagi? Ada boleh, lagi cikgu. Sean? Saya dah sediakan. Mana tahu cikgu nak bagi lebih bintang kan, cikgu? Saya ada satu di sini. Okey, bagi dua lah, Sean. Bagi dua terus? Okey, cikgu. Yang ni terus. saya satu pegang, saya pegang satu, lagi satu saya lekat kat sini. Boleh, cikgu? Boleh, Sean. Terima kasih, cikgu. Dan kasih, sekiranya Sean. mereka yang menonton sekarang di rumah ataupun dekat mana-mana pun, tak kisahlah kat rumah ke apa, sekiranya mereka ingin mendapatkan latihan pengukuhan dari mana, cikgu? Boleh dapatkan apa yang bahan pembelajaran tadi dan juga latihan daripada laman sesawang KPM Sumberku. Okey, terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan juga untuk pembelajaran kita pada hari ini, dan kepada mereka yang menonton, harap-harap ia memberi manfaat kepada anda semua dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua. Bye.